Tes, tes, tes. Assalamualaikum. 1, 2. Kepada kenderaan yang bernombor 346, sila alihkan kenderaan anda sekarang juga. Aku lupa, lama sangat tak buat YouTube sampai ke mic tertinggal. Nasib baik ingat lagi mic dekat mana. So, kita punya adventure pada malam ni, kita punya dugaan. Bukan dugaan lah, dia lebih kepada satu lagi pengembaraan baru, di mana kita nak balik kampung, nak balik raya. Macam yang korang tahu, memang tadi aku dah google dekat Karak, jam sangat-sangat macam gini, memang penuh. Tapi aku nak buat vlog untuk korang-korang yang tak ada kampung, untuk korang-korang yang beraya dekat KL. Aku nak share dekat korang macam mana pengalaman duduk dalam kereta, macam mana bontot korang ke Matu, naik Kudis. Sebab apa? Lama sangat duduk. Kita akan sama-sama merentas jam. Biar kau rasa apa yang aku rasa. Panasnya, ya Allah. Jadi sekarang ni aku nak packing dulu, nak kemas-kemas apa yang patut. Kita jumpa dalam kereta nanti, geng. Ciao, korang tunggu. So guys, sekarang dah pukul 2.30 dan aku baru nak bertolak. Nampak ada beg ni, 1, 2. Perjalanan kita mengambil masa 2 jam. Tapi tadi aku tengok sejam jam. Kereta banyak, mampat, padat, montok. Nak balik Pahang je padahal, tapi rasa macam jauh sangat je. Tak apa, kita tengok macam mana. Korang jangan tinggal aku sorang-sorang. Kesian aku sunyi. Ciao geng, jumpa nanti kejap lagi. Jalan okey lah, tak terlalu, orang cakap pukul 2 pagi tu masih ada orang di atas jalan lah kan. Tapi itulah, dekat sini memang okey geng. Ni Shah Alam, kejap lagi nak masuk tol. Kau tengok beratur dia beramai geng. Itulah awak macam mana kan, dah 2 tahun tak raya, tiba-tiba dapat raya. Sekarang ni ada satu masalah. Masalah ni tak besar pun, tapi bagi aku besar jugalah. Masalah dia, aku dah singgah dekat 4 biji McD. Aku nak drive thru lah kan, sebab aku sampai pukul 6. Aku nak sahur. Kalau aku tak sahur, nanti aku lapar, nanti aku kurus. Kalau aku kurus, aku tak jadi Ikmal Hanif. Kalau aku kurus, nama aku jadi Zamarul. Ke boleh lah, orang cakap macam darurat kan, kita sahur pukul 6.30. Tak boleh, tak boleh. Nanti kena kecam, tak boleh, tak boleh. Tengoklah apa aku dapat nanti. Kita tarap, kalau jumpa lipas-lipas tepi-tepi cushion, kita makan je geng. Tak apa, kita tengok. Kita buat dia, kasih jadi malam raya geng. Guys, ada bad news lah. Tadi kan kemarin aku cakap tak gempak lah vlog ni tak ada boom 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 lah. Kau tengok aku dah salah jalan. Map ni dia bawa aku pergi hutan mana entah. So aku rasa macam sekarang dia dah sesat. Dia bawa aku ke perkampungan India dan dikelilingi oleh rempit-rempit jalanan. Hopefully jumpalah jalan yang benar ya. Risau juga jalan yang kita tak tahu ni. Aku risau takut sampai Australia ke Amerika ke. Aku dah lah speaking English bunyi Kelantan. Jadi tak tahulah. Kita dah sampai. Kau tengok sampai mana. Inilah yang dikatakan raya-raya. Kau tengok, penuh kereta berderit sampai ke depan Maai. Lama ni jam ni. Lama ni. Mau dekat 7 hari jam ni. Aku sampai ke kampung dah boleh sambut Aidil Adha. Aidilfitri dia langkau terus, dia skip. Ya Allah, tak bergerak ni. Ini asal berjaring-jaring ni. Penjara ke? Asal pisahkan kami dengan dia. Aku dah cakap kena buat juga kereta terbang ni macam mana sekalipun. Kau tengok kalau macam gini lah, aku risau sampai rumah nanti. Umur aku dah 83. Dah pukul 4 ni geng. Dah pukul 4 ni. Pukul 4 sekarang ni orang kiam mulai. Aku dalam kereta. Jauh lagi ni. Jauh lagi ni geng. Aku dah dekat 10 kali menguak. Mulut aku ni dah macam mulut buaya. Ruak. Tapi kan kawan-kawan, aku rasa lah kan, sambil-sambil jam macam ni seronok juga kalau kita cerita seutas dua kisah-kisah seram. Faham tak? Bagi mendalami orang cakap apa, waktu-waktu lapang macam ni yang tak ada kerja kita nak buat. Zoom out sikit. Macam tu.
expect kita cerita kisah seram. Kau tengok sebelah tu hutan. Dan ini dekat cakap highway Gombak. Highway Gombak ni memang ada cerita dia tersendiri. Memang ada seram dia tersendiri. Sebab apa? Kau tengok laluan dia berbukit bukau. Kau tengok ni, berpusing-pusing, berkona-kona laluan dia. Dan kat sini juga banyaknya berlaku aksiden, geng, kalau korang nak tahu. Di mana biasalah orang ni kalau buat kereta memang 100 lebih je dia nak tekan. Bila tekan 100 lebih, jalan kona-kona macam ni, berdesuk, pung. Innalillah, geng. Banyak kemalangan jiwa yang berlaku dekat sini. Oleh itu, ada juga kisah seram yang terbit di tempat ni. Alang-alang tu kita buka satu kisah seram untuk korang. Diceritakanlah pada waktu dulu. Tak adalah dulu mana pun, dalam 2-3 tahun lepas lah, PKP. Waktu PKP, kereta lengang, tak ada orang. Dan ada seorang brother ni, dia naik motor. Motor dia bukan motor besar, kan. Motor dia macam motor kapcai bodoh je. Nak dijadikan cerita lah, waktu PKP tu dia dapat kebenaran untuk rentas negeri pulang ke kampung. Daripada Kuala Lumpur, dia nak menuju ke Pahang naik motor kapcai, geng. Dia lalulah kawasan ni. Time tu siang. Brother tu cakap waktu tu siang, lebih kurang dalam pukul 3 petang. Panas berdenting, geng. Tapi PKP kan orang tak benarkan untuk rentas negeri, betul tak? Memang kosong jalan ni, kosong, tak ada orang. Nak dijadikan cerita lah, kan. Nak jadikan cerita, waktu tu dia tengah bawa motor lah, pelan-pelan. Tiba-tiba daripada kejauhan, contoh daripada sana, dia nampak macam ada seorang lelaki tengah tahan tangan macam ni. Seakan macam tahan tangan nak menumpang. Ya Allah, geng, kejap aku nak zoom jap. Kau tengok tu, geng, ya Allah. Jauh lagi rupanya. Raya tahun depan pun sampai, Kemal. Dia tengah bawa motor tu, tiba-tiba macam ada orang lambai macam ni. Dia pun apa lagi, dia pelik lah tengok pakcik tu. Pakcik tu pakai baju biasa, pakai baju t-shirt biasa, ada seluar elok, berkasut. Tapi pada waktu yang sama, brother tu macam pelik. Ini highway, macam mana pakcik ni boleh ada kat sini? Ke kereta dia rosak? Lepas tu brother tu pun berhentilah sebelah pakcik tu. Dia pandang muka pakcik tu. Member tu terkejut, geng. Terkejut kenapa? Terkejut sebab waktu dia berhenti depan pakcik tu, dia baru nak toleh pandang pakcik tu, geng, pakcik tu tak ada muka, geng. Pakcik tu tak ada muka. Muka dia kosong. Tak ada mulut, tak ada hidung, tak ada mata. Dan dikatakanlah, kalau benda-benda yang tak bermuka ni, itu merupakan bunian. Dan lepas brother tu nampak pakcik yang lambai tangan tu tak ada muka, brother tu terus start motor, pecut. Memang laju, geng, dia bawa. Dan dia tengok kat side mirror tepi, dia tengok kat side mirror, tengok bahagian belakang, nak cari pakcik tu, hilang. Cerita yang kedua berlaku dekat area sini juga, area Jalan Gombak ni juga. Cerita ni dikongsikan oleh pencerita kita lah, oleh kawan-kawan tim puaka kita. Dia share kat IG aku. Dia cakap waktu tu tahun 2015 macam gitu, geng. Pada hari kejadian, jam dia macam gini lah, sama jam dia. Penuh kereta macam gini. Memang jam teruk, geng, waktu tu. Brother tu cakap dia bawa kereta sorang-sorang, sama macam aku. Sorang-sorang, tepi ada beg, belakang ada beg, kosong. Tiba-tiba waktu tengah bawa jam macam ni, tengah redah jam, bawa slow, brother tu cakap dia ada bau satu wangian. Tapi time tu dia tutup tingkap dia tutup. Dia cakap dia ada terbau sesuatu yang wangi. Dia pun carilah, perfume jatuh ke tadi? Ada beg aku jatuhkan apa-apa ke? Cari, tak ada, geng. Tak ada pula kesan perfume jatuh ke apa. Dan tiba-tiba dalam kereta gerak perlahan macam ni, tiba-tiba kereta dia macam melendut, macam ada orang naik, macam
Macam gitu. Kau faham tak? Dan berat macam ada orang naik tu, seakan ada orang di belakang, di seat belakang. Di seat belakang macam ada orang. Tak ada orang kan? Kalau ada orang takut pula aku. Nak dijadikan cerita lah, brother tu pun dia rasa macam tak sedap hati. Dia intai lah belakang. Kosong, tak ada orang. Tapi bulu roma dekat tengkuk dia dah berdiri, geng. Dia rasa macam ada benda tak best yang jadilah. Dan dia tengok kiri kanan, dia cuba sedapkan hati. Dia cakap, kereta banyak ni, maybe tak ada hantu apa ni. Lagipun bulan puasa, mana ada kisah seram semua ni. Dia pun buat bodoh, geng. Sehinggalah tiba-tiba dia tengah nak main telefon ni. Dia tengah main telefon, tengok location apa semua. Dia pun letaklah tangan di bahagian tepi ni. Tak nampak tepi ni macam ada handle pintu, betul tak? Tempat letak tangan pemandu kat sini, yang untuk buka tingkap, tutup tingkap tu. Dia letak tangan dekat situ. Tiba-tiba dia cakap dia rasa macam ada rambut yang kena di bahagian siku dia. Ni seat belakang. Dekat bahagian sini macam ada rambut mengurai, kena di bahagian tangan dia. Brother tu terus pusing belakang tengok. Ada orang ke? Tak ada. Datang daripada mana rambut tu? Dia pun buat bodoh. Dia teruskan perjalanan. Dan sepanjang perjalanan tu, memang dia cakap ada bau wangi-wangian. Dan bila dia cari-cari tak jumpa mana bau tersebut. Dia pun teruskan perjalanan. Dia bawa kereta, bawa sampai di satu tempat. Beberapa kilometer lepas tu, tiba-tiba ada satu suara. Suara tersebut cakap, "Terima kasih." Dan terus kereta dia seakan yang tadi mendap ke bawah, macam ada orang naik, tiba-tiba ringan, macam ada orang turun. Berlaku di kawasan ni, geng. Apalah dalam hutan-hutan tu ada kan. Kita tak tahu, kita tak nampak-nampak. Tapi kalau kita nampak, nescaya di setiap pokok-pokok ada penghuni dia. Thank you pada yang join live. Pukul 6 pagi kita buat live pun ada orang. Thank you, geng. Semoga murah rezeki, panjang umur. Siapa bagi tu? Ya Allah. Thank you. Tengok tu nama-nama dia. Ini semua setia lah ni. Thank you, geng. Thank you. So kita drive dulu. Jalan pun dah clear sikit. Kat rumah nanti tengoklah apa jadi. Muka ni dah tak macam muka dah. Muka ni dah macam kena buasir dah. 3 hours later. Sampai, geng. Kita tolak tadi pukul 3, pukul 2.30, pukul 4 suku off the Spera. Tak tahu. Sekarang pukul 4. Pukul 4, 7.40. Dah tak betul, geng. Selalunya ambil 2 jam, tiba-tiba 5 jam. Penat, geng. Penat. Aku tidur dulu. Aku update next. Cerita pasal aku kat kampung ke apa, aku update next. Ni tak boleh fikir ni. Ni sekarang ni otak dekat luar. Nak kena ambil, pasang balik. So thank you guys mana yang tengok. Semoga murah rezeki, panjang umur. Assalamualaikum. Ciao.